أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan hidayah dan taufik dan nikmat-nikmat yang lain zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu dikurniakan kepada kita semua. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Sairus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Falinbani rahmatullah alaih. Dan kata Waliul Kabir dan kata Waliul Kabir Al-Arifu Billahi As-Sayyid Ali Ibnu Abi Bakrin Maulana As-Sayyid Abdullah Al-Aidarus Sayyid Abdullah Al-Aidarus. Baik, kata beliau, Lau qallaba awraqal ihya'i kafirun la aslama. Artinya, jikalau membalik-balik akan kertas yang tersurat di dalamnya itu kitab Ihya Ulumuddin, yakni dengan arti sekiranya seseorang itu dia membolak-balik kertas yang tertulis padanya kitab Ihya dengan makna dia membaca, mempelajari dan mengkaji kitab Ihya ni oleh orang yang kafir. Dia itu seorang kafir, kemudian dia membaca, mengkaji kitab Ihya ni. Dan membaca akan dia buka kitab, dia baca, dia pelajari, dia kaji kitab tu, nescaya jadi ia masuk agama Islam, dia akan jadi Muslim. Ini kata-kata yang diungkapkan oleh Al-Arif Billah As-Sayyid Ali Al-Aidarus. Jadi ini antara kata-kata sanjungan, ungkapan-ungkapan sanjungan yang diberikan oleh tokoh-tokoh ulama tentang kitab Ihya Ulumuddin, yang hari ini ada segolongan orang yang melabelkannya dengan label yang berat lah. Seolahnya kitab yang kena jauhi, dilarang mempelajari. Dan baru-baru ni kita dengar pula ada semacam fatwa lah yang diputuskan oleh pihak tertentu, iaitu kitab Hidayatus Salikin karya Syekh Abdul Samad jugalah sebagai kitab yang dilarang, yang diharamkan. Macam-macam, pelik-pelik sungguh hari ini.
Ini kitab ni pun termasuk juga ni. Kitab Sairus Salikin ni satu ketika dulu termasuk kitab yang diharamkan. Termasuk. Tapi nak kata apalah, hari ni banyak kepala hari ni, banyak ragam. Tapi kita ni kalau nak menghukum, menetapkan sesuatu ni, kita kena teliti. Teliti perkara tu jelas dan pasti. Jelas benda tu dah pasti salah. Benda hendak sepala dengan kita nak hukum kau, ini akalan yang berat lah. Benda bukan apa dah sepala dengan kita je. Kita dah setuju angin dengan benda tu. Ataupun benda tu masalah yang diikhtilaf di antara ulama dan sebagainya. Kita menjatuhkan, menetapkan hari ini penyakit kita hari inilah. Hak sepatutnya kalau kita nak jatuh hukum suatu perkara ni, benda tu jelas dan nyata kesilapannya tu, jelas dan pasti betul. Maksudnya tak ada khilaf lagi dah, tak ada takwil lagi dah dan sebagainya. Barulah boleh. Tapi hari ini kita dapati banyak ketetapan yang dibuat semata-mata kerana dia tak faham dia tu. Kadang-kadang setengah tu dia tak setuju angin dia tu. Fikiran dia pakai tu lain, buah kecenderungan dia tu lain. Ini adalah sikap-sikap fanatik yang mula memasuki, menguasai sebahagian daripada ahli-ahli ilmu kita hari ini. Ini zaman kemerosotan lah. Alim ulama kita dulu payah nak jatuh satu benda. Dia akan perincikan dulu, sudah pasti dan jelas kesalahan dan kesesatannya, baru dia jatuh. Kita ni, nama kita pun tak faham oleh benda sesuatu perkara tu. Cepat duk jatuh. Akhir sekali coba kita dah reti rupanya. Jadi demikianlah kata sanjungan oleh Sayyid Ali bin Abi Bakar Al-Aidarus ni. Dia kata nak beritahu kelebihan kitab Ihya ni, dia kata kalau seorang kafir itu dia baca, dia mempelajari kitab Ihya, insya-Allah dia akan jadi seorang Islam. Maksudnya huraian kitab itu tu dia akan membuka minda dia, akan membuka jiwa dia dan akan mengetahui kebenaran Islam itu kalau dia kaji kitab. Itu maksudnya. Dan kata Waliul Kabir Al-Qutub Al-Syahir Maulana Sayyid Abdullah Ibnu Abi Bakrin Al-Aidarus radhiyallahu anhu. Ini kata alim ulama lain pula lah, tapi dari keluarga yang sama, keluarga Al-Aidarus, iaitu Sayyid Abdullah Ibnu Abi Bakar Al-Aidarus. Apa dia kata? Ana ashhadu sirran wa alaniyatan anna man tala kitab Ihya Ulumuddin fahuwa minal muhtadin. Ni kata sanjungan juga. Apa dia kata? Artinya aku naik saksi, yakni aku bersaksi pada batin dan zahir, secara nyata, terang, zahir, ataupun secara tersembunyi batin, zahir dan batin. Aku bersaksi. Apa benda perkara yang disaksikan? Bahawasanya barang siapa mutalaah ni menyelidik, mengkajilah, membaca mempelajari akan kitab Ihya Ulumuddin. Akan kitab Ihya Ulumuddin ini, maka iaitu daripada orang yang dapat petunjuk. Orang tu termasuk orang yang al-muhtadin, orang yang dapat petunjuk. Dan artinya alim ni, tokoh ulama ni, dia nak beritahu kepada kita, menyatakan satu kata-kata sanjungan terhadap kitab Ihya. Dia kata, aku bersaksi orang yang baca kitab ni, orang yang mengkaji kitab ni, mempelajari kitab ni, dia akan dapat petunjuk. Nak beritahu bagaimana pandangan ulama yang terdahulu tentang kitab ini. Satu ketika dulu kitab ni tak ada dijual di Mekah. Satu ketika dulu. Sekarang ni dengan orang cerita adil lah.
Tapi dulu tak ada, kerana dianggap kita yang menyesatkan. Menyesatkan kerana ialah kerana fahaman tersendiri dah. Tapi dulu sebelum tu kitab ini masyhur di mana-mana. Di satu ketika, beberapa ketika dulu kita tak jumpa kitab ni di Haramain Mekah dan Madinah, tak ada. Orang yang dapat petunjuk daripada Allah Ta'ala, dia akan dapat petunjuk, kata Sayyid Abdullah Al-Aidarus ni. Baik. Dan lagi kata Maulana Sayyid Abdullah Al-Aidarus, orang yang sama, dia kata oleh Sayyid Abdullah Al-Aidarus itu kata, ishhadu alayya anna man waqa'a ala kutubil Ghazali faqad waqa'a ala aini syariati wat tariqati wal haqiqah. Baik, kata beliau, artinya naik saksi oleh kamu atasku, hendaklah kamu jadi saksi ke atasku, kata Sayyid Abdullah Al-Aidarus ni. Baik, apa benda? Bahawasanya barang siapa jatuh atas mengaji atau mutalaah akan beberapa kitab Imam Al-Ghazali, yakni sesiapa yang mempelajarilah, bahasa mudah, sesiapa yang meneliti dan mempelajari kitab-kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali yang tersebut dahulu itu, yakni yang sudah disebutkan sebelum ini, kitab beliau ni banyak, maka sungguhnya telah jatuh ia atas kenyataan ilmu syariat dan ilmu tarekat dan ilmu hakikat. Yakni sesiapa yang mutalaah, yang mengkaji, yang mempelajari kitab-kitab Imam Ghazali ni, berarti dia ni sudah memperolehi, dia sudah mengenai ataupun memperolehi, mencapai 3 perkara ni, iaitu ilmu syariat, ilmu tarekat dan ilmu hakikat. Ini ulama Ahlus Sunnah ni sejak dari dulu paksi ilmu dia, paksi besar ilmu dia 3, iaitu ilmu fiqh, ilmu usuluddin, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Ini paksi ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan keliru dengan satu nama Ahlus Sunnah. Ini tak ada jamaah hari ni timbul satu nama baru Ahlus Sunnah saja, tapi dia stop situ, tak ada jamaah hujung tu. Jadi kita dengar kok dekat-dekat, lebih-lebih kurang. Jadi pegangan kita, dan itulah pegangan majoriti umat Islam di dunia hari ini, sejak dari dulu sampai sekarang, adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kita pegang istilah ini, dan kita tengok isi kandungannya baik-baik. Hari ini banyak orang yang hilang kejujuran. Dalam sejarah, mazhab-mazhab yang dikira menyimpang daripada landasan Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, orang yang menyimpang tu tidak kaca keilmuan Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, cuma dia bantah, dia guna ilmu dia sendiri, dia tulis kitab dan sebagainya sebagai nak melawang, tapi sampai sekarang tak berjaya sebaik, tak dapat kejayaan sejak dari dulu. Mazhab-mazhab yang menyimpang tu, dia banyak juga ulama-ulama mereka ni ada menulis untuk melawang dalil-dalil dan hujah-hujah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam persoalan yang bermacam-macam lah. Tapi ternyata pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ni sampai sekarang menjadi pegangan yang dipegang oleh majoriti umat Islam. Dan mereka tu tak kacau kelompok-kelompok Syiah, kelompok-kelompok Mu'tazilah dan sebagainya. Mereka tak kacau, mereka hanya menghentam, mengkritik. Itu masing-masing punya cerita lah. Tapi mereka tak kacau dari dalam. Tapi yang buat kacau sampai ke dalam hari ini mazhab Wahabi. Dia tembok kat luar dak makan, pergi masuk ke dalam, dia punah ke dalam. Kita ahli sunnah, dia beli, dia ubah suai. Dia ubah suai ke dalam.
Tak berlaku dalam sejarah. Kalau dulu dia tak lagi tu, entahlah, tak ada masalah. Tapi tak kaca keilmuan ahli sunnah ni. Tapi kelompok harakah Wahabiyah ni, dia masuk sampai ke dalam ni, dia beli kitab-kitab ni dia ubah dua surat ke dalam. Hujah-hujah ahli sunnah tu ditukar, kitab-kitab tu diubah surat. Banyak kitab-kitab yang sudah diubah surat. Termasuklah kitab karangan Al-Imam An-Nawawi. Biasa orang dengar lah. Banyak lagi kitab lain nak kabarnya. Kitab Al-Imam An-Nawawi Al-Azkar tu. Kitab asal Imam Nawawi Al-Azkar ni, dalam tu ada bab ziarah kubur Nabi. Ada bab. Boleh ke kawan ni, dia buang dah sekarang. Sebab dia tak setuju angin. Pada mereka ni haram, bahkan dianggap sebagai ada unsur-unsur syirik dan sebagainya ziarah kubur Nabi ni. Sampai begitu. Jadi kalau tak setuju dengan pendapat, tak setuju je lah. Buat marilah dalih hujah tu. Jangan kacau kita orang ni. Ni dia beli kitab, dia ambil kitab kawan ni, dia cetak semula, dia buang bahagian dia tak nak tu. Dah boleh buat kira sekarang. Oh, sakit. Ni penyakit. Kalau tak setuju, berhujahlah. Kemukalah dalih. Hujah itu hujah ni. Jangan kacau kita orang ni. Ni dah. Makan keluar tak jadi, masuk ke dalam pula. Dia munah ke dalam macam anak. Jenis anak. Dia keli ke dalam kayu. Ini kitab yang terdedah kepada kitab ni Al-Ibanah, itu pun kitab yang ada ikhtilaf dari segi penisbahan kepada Imam Abu Hasan Asy'ari. Sejauh mana benar itu masih lagi diperdebatkan lagi dan sebagainya. Tapi nak kau contoh mudah tu, hak senang nampak hari ni, cari kitab Al-Azkar karya Imam An-Nawawi tu, antara bahan hak nyata dia buang dalam tu bab ziarah kubur, dia buang duk sekarang. Kerana dia tak berbakat. Buatlah kitab sendiri. Jangan kacau kitab orang. Tulis sendiri kita. Kita mengaji kitab ulama-ulama seluruh dunia. Kalau bab hadis ni dia akan kaji kitab syarah Sahih Bukhari tu yang dibuat oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syarah Sahih Muslim yang dibuat oleh Al-Imam An-Nawawi. Waktu suhu di mana-mana seluruh dunia pakai kitab tu. Tapi kawan ni mari pattern serupa lah. Dia pakai kitab ni dia ta'liq gitu gini-gini, dia kucak kat dalam. Buatlah kitab sendiri. Buat kitab sendiri. Ni dia kucak kitab orang. Gak mudah dia kata hadisnya pakai, tapi i'tiqad yang dipegang oleh Ibnu Hajar dan juga An-Nawawi tu i'tiqad yang pada mereka ni dianggap sebagai i'tiqad yang batil. Kerana dua-dua tokoh ni, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani ni dan Syekh An-Nawawi ni, dua-dua ni dari segi akidah faham akidah Asy'ariyah. Jadi kawan ni tak setuju akidah ni, bahkan menganggapnya sebagai akidah yang sesat. Jadi kita pakai, tapi yang akidah kawan ni mereka sesatkan. Boleh buat kira. Boleh buat kira. Ini yang ini. Saya tak apalah saya cerita luas sikit hari ni. Sebab hari ni fenomena hari ni berlaku macam-macam hari ni. Ubah kitab-kitab orang ni. Buatlah kitab sendiri. Tulislah kitab sendiri. Jangan kacau orang tulis tu. Ini dah. Yang kucar tak sedarang. Nak tulis tak urut. Tak urut nak tulis. Tak. Mudah sikit kucar ada ni. Saya pernah sekali dengar pelik, kadang-kadang dia rasa canggung. Tapi orang kita pun banyak pakai apa kita hari ni. Tapi cara berfikir, kalau kita fikir dari segi cara berfikir, canggung lah, pelik. Kelompok antara pemikiran kelompok-kelompok ni tak suka, dia larang, tak suka orang ziarah kubur Nabi. Tu terpelik. Tak boleh. Termasuklah Syekh Ibnu Taimiyah memfatwakan haram ziarah kubur Nabi. Tak boleh pergi. Haram ziarah kubur Nabi. Bahkan kalau kita niat nak pergi ziarah tu, dianggap sebagai berdosa. Dan kalau kita musafir, tak boleh. Tidak dapat rukhsah untuk jamu dan qasar sembahyang. Tak boleh.
Itu pendapat Syekh Ibn Taimiyah yang dipegang oleh kelompok-kelompok ni hari ni. Cuma saya nak ceritanya, pernah saya dengar sekali satu kuliah di Masjid Nabawi, kalau tak silap saya lah, kalau tak silap, sama ada Masjid Mekah Nabawi, saya tak berapa ingat, dah lama dah lalu. Saya dengar ada seorang untuk syekh tu mengajar dalam masjid tu, tapi kita nak kebur canggungnya kot. Dari segi logik ni, dari segi dalil kita tak mau cakap lah banyak dalil ni, dari segi canggung berfikir ni. Dia kata apa? Dia kata dia baca satu matang kitab. Dia kata haram menziarahi kubur Nabi, haram. Ziarah kubur Nabi. Tapi menziarahi kubur Baqi' tepi itu tu disunatkan. Allah, pelik angkatlah. Nabi absar sekali tak boleh. Hak Baqi' tepi ni sunat pula. Lepas tu ziarah kubur syuhada Uhud sunat juga, jauh lagi tu sunat lagi. Hak besar ni dah boleh. Pelik angkatlah. Pelik. Sepatutnya yang lebih mulia ni lah, yang lebih utamanya. Ni tak boleh ni. Anak-anak ni tak apa. Lepas tu ada pula orang kita tak pengaruh ni, ziarah kubur Nabi tak boleh, ziarah kubur ibu bapa boleh pula. Allah, akal pelik kau ni. Kubur Nabi tak boleh, kata pegang pendapat tadi tu. Adik-beradik, keluarga, mak ayah boleh. Pelik akal lah ni. Padahal kubur belaka. Tapi nak kabur ke, bila dah jadi gitu tu akal tu jangan jadi canggung akal lah. Baik, dan lagi kata Maulana Sayyid Abdullah Al-Aidarus itu, kata beliau lagi, tokoh yang sama, dia kata apa? Man arada tariqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tariqal arifin billah wa tariqal ulama'i billah ahla zahiri wal batin fa'alaihi bimutala'ati kutubil Ghazali khususan ihya'a ulumiddin fahuwal bahrul muhit. Artinya, barang siapa berkehendak mengetahui akan jalan Allah Ta'ala, siapa yang nak tahu jalan agama Allah Ta'ala, jalan yang boleh membawa kita kepada mengenal Allah, mencapai redha dia, dekat dengan dia, itu masuk jalan Allah. Dan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Siapa yang nak tahu jalan ni, jalan yang mendekatkan kepada Allah, jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah, dan akan jalan ulama yang arifin, demikian juga jalan yang ditempuh oleh para ulama yang ahli ma'rifat, ulama-ulama yang soleh, ahli ma'rifat, yang mereka lalui dalam usaha untuk mendekati Allah, untuk mengenal Allah, mendapat redha dia dan sebagainya. Dan akan jalan ulama billah, demikian juga jalan yang ditempuh, yang dilalui oleh ulama yang disebut sebagai al-ulama billah. Ada ulama, al-ulama bi ahkamillah, kelompok alim ulama yang tahu tentang hukum-hukum Allah. Itu ulama-ulama yang tahu hukum-hukum fiqh lah, hukum-hukum zahir. Maka ada satu istilah lagi, namanya al-ulama billah, alim ulama yang mengenal, bermakrifat, memperoleh makrifat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kenal hukum-hukum Allah, ulama bi ahkamillah. Yang kenal ketuhanan Allah secara mendalam dinamakan ulama billah. Kalau hak pertama tu disebut sebagai ulama, ulama syariah, ulama syariat.
Yang kedua ini dinamakan ulama al-haqiqah ataupun ulama hakikat ke atau apapun nama saja pun tak apalah. Baik, ahli zahir dan ahli batin. Jadi sesiapa yang nak tahu perjalanan jalan Allah, jalan Rasulullah, jalan al-arifin, ahli ma'rifat, jalan ulama billah, siapa yang nak tahu jalan-jalan ini nak buat guna, maka lazim atasnya dengan mutalaah akan beberapa kitab Imam Al-Ghazali. Dia semestinya mempelajari kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Siapa yang nak tahu jalan-jalan tu lah. Yang tersebut dahulu itu, yakni yang sudah disebut dalam kitab ini juga sebelum ini, sejumlah kitab-kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Yang tertentu istimewa lagi, yakni terutamanya kitab Ihya Ulumuddin. Kitab ni suhulah, seperti yang kita kisahkan dululah. Saya pernah ziarah seorang alim ulama yang pernah bersikap kurang adab terhadap kita ni. Dia bakar dok saudara kan, dia agak sesat. Lalu dia bermimpi jumpa Nabi, berjumpa imam para sahabat dan Imam Ghazali, dan dalam tu dia disabitkan salah. Setelah berlaku muhakamah, dia salah, lalu Nabi jatuh hukum sebab atas belakang dia dalam mimpi. Tapi bila jaga, ada kesang sungguh atas belakang kena sebab. Dan dia meninggal. Lepas tu dia bertukarlah, dia berubah menjadi orang yang mendukung dan menyebarkan ilmu-ilmu Imam Ghazali ni, kita Ihya ni. Tapi nak beritahunya cerita macam mana orang boleh tahu? Pertamanya dia ceritalah. Tapi kesang dia tu masih kelihatan sampai dia meninggal. Pada waktu orang yang nak memandikan jenazah dia tu ada kesang lagi. Dan ini diceritakan oleh Al-Murtada Az-Zabidi di dalam syarah kitab Ihya, iaitu Ithaf Sadah Al-Muttaqin, tu ada cerita tu. Ada orang Nabi, ada orang lah atas dunia ni cerita-cerita riwayat-riwayat ni, ada orang setuju tak setuju, kau ada lah, itu biasalah. Maka iaitu seperti lauk yang meliputi, yakni ilmu yang dicerahkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab-kitab beliau ini, terutamanya Ihya Ulumuddin. Kata Syekh Abdullah Al-Aidarus ni seperti lautan yang luas, banyak sangat ilmu dalam tu, yang meliputi ia akan ilmu syariat dan ilmu hakikat dan lainnya. Jadi ilmu syariat ada dalam tu, ilmu hakikat pun ada dalam tu, ilmu zahir pun ada dalam tu, ilmu batin pun ada dalam kitab Ihya. Kitab ni mencakupi lah bab fiqh pun ada, bab akidah usuluddin ada, bab fiqh ada, bab tasawuf lebih-lebih lagi lah. Baik. Dan lagi kata Maulana Sayyid Abdullah Al-Aidarus itu, ini orang yang sama lagi berkata, alaikum ya ikhwani bimutaba'ati al-kitab wa sunnati, ani ilma syari'ati al-mashruhati fil kutubil ghazaliyah, khususan kitab zikril maut wa kitab al-fakri wa zuhdi wa kitab at-taubati wa kitab riyadati an-nafsi. Artinya, lazimkan oleh kamu, yakni semestinya, sepatutnya, hai saudaraku, kata beliau, iaitu apa benda? Dengan mengikut akan kitab, yakni Al-Quran, dan mengikut akan sunnah. Jadi dia pesan, Sayyid Abdullah Al-Aidarus ni, dia pesan kepada kaum muslimin keseluruhannya. Dia kata, hendaklah kamu ikut Al-Quran dan sunnah. Suruh ikut Al-Quran dan sunnah. Itu panduan asas lah. Tapi nak memahami Al-Quran dan sunnah tu macam mana? Kalau kita nak belajar semayang, menerusi kitab Al-Quran dan kitab-kitab hadis ada tu, barangkali mati dulu dah reti semayang.
Kalau nak belajar dua kitab tu secara direct gitu tu. Ambil Al-Quran suti, kemudian ambil kitab-kitab sunnah tu, belajar. Jadi belum tentu kita ni reti sembahyang mati dulu kena molek. Sebab apa? Kerana dia himpungan dalil-dalil yang kedudukannya itu tidak seperti yang dikumpulkan, yang dibahaskan secara khusus dah. Bab sembahyang tidak sebut suti-suti syarat-syarat sembahyang, hukum sembahyang, kaifiahnya itu tidak disebut secara yang jelas macam tu dalam Al-Quran dan hadis. Dalil-dalilnya itu berterabur, memenuhi ada dalam surah ni, dalam hadis, dalam ni, secara yang terpisah-pisah. Jadi kalau kita nak belajar kaifiat sembahyang seperti yang kita buat hari ni dengan cara belajar direct kitab Al-Quran seperti yang kita ada pada hari ini, dan kitab-kitab hadis Sahih Bukhari, Muslim dan sebagainya itu, sudahlah bahasa Arab, sudahlah susunan yang berbagai-bagai tadi tu. Bila agaknya. Jadi ulama-ulama fuqaha, ahli-ahli fiqh ni mempermudah cara kepada kita sehingga mengambil kesimpulan tentang bagaimana berkaitan dengan sembahyang ni, dengan syaratnya, dengan rukunnya, dan satu huraian yang pendek. Maksudnya kita belajar, kalau orang cerdik sikit, belajar lebih kurang setengah jam dia reti sembahyang. Hak cerdik lagi baca sekejap reti selalu dah. Hak petak sikit 2-3 hari mungkin. Tengoklah sejauh mana kemampuan dia, tapi sangat memudahkan. Baik, sekarang ni Syekh ni kata hendaklah kamu ikut Al-Quran dan Sunnah. Memang disuruh macam tu, tapi bagaimana? Bagaimana caranya? Akan sunnah, yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni yang dikenaki dengan Al-Quran dan Sunnah itu ilmu syariat. Syariat dengan makna agama keseluruhannya lah, yang disyarahkan akan dia itu di dalam beberapa kitab Imam Al-Ghazali. Rupanya panduan mudah yang menguraikan kandungan Al-Quran dan hadis ini antaranya ada dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Khususan, yakni terutamanya yang di dalam kitab Zikril Maut, kitab yang membahaskan tentang mengingati kematian, ingat mati. Ada ditulis oleh Al-Ghazali. Dan yang di dalam kitab Al-Faqri, kitab faqih, kitab berkaitan dengan membahaskan tentang masalah faqih. Faqih di sini ni bukan faqih miskin harta, tapi faqih yang dikenaki dalam tasawuf. Ada istilah sendiri tu, Imam Ghazali ada tulis tentang perkara itu. Dan yang di dalam kitab Zuhud, demikian juga kitab tentang zuhud. Dan yang di dalam kitab Taubah, tentang taubat. Dan yang di dalam kitab Riyadhah An-Nafsi, dalam kitab menjelaskan tentang cara nak mendidik dan melatih jiwa manusia ni daripada bersifat buruk sehingga jadi bersifat baik. Itu dipanggil Riyadhah An-Nafsi. Jadi Imam Ghazali ada tulis kitab tentang kaedah cara ilmu tentang perkara ni. Ada kitab khas ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Dan sekaliannya itu tersebut di dalam Ihya Ulumuddin. Semua perkara tadi itu tergabung dalam satu kitab namanya Ihya Ulumuddin. Baik, dan lagi kata Maulana Sayyid Abdullah Al-Aidarus itu, orang yang sama lagi berkata, alaikum bil kitabi wa sunnati awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa fikran wa i'tibaran wa i'tiqadan wa syarhal kitabi wa sunnati wa syarhul kitabi wa sunnati mustawfa fi kitabi Ihya Ulumuddin للإمام حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به. Artinya
lazimkan oleh kamu, yakni hendaklah kamu dengan mengikut akan kitab, yakni hendaklah kamu ikut Al-Quran. Dia pesan kita supaya kita ni mengikuti Al-Quran, yakni Al-Quran dan sunnah, yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada permulaanmu dan pada kesudahanmu, pada peringkat permulaan, pada peringkat kesudahan, dan zahirmu dan batinmu, aspek zahir kita, aspek batin kita, dan fikirmu dan pada iktibarmu, demikian juga pada pemikiran kita, dan pada i'tiqadmu, pegangan hati kita. Jadi kata Syekh ni, hendaklah kita ni ikut Al-Quran dan sunnah hadis dalam sama ada peringkat permulaan awal, daripada awal sampai akhir, zahir dan batin, dari segi i'tiqad dan sebagainya, kena ikut Al-Quran dan sunnah. Tapi macam mana? Bermula syarah bagi Quran dan hadis itu, yang menghuraikan Al-Quran dan hadis itu, sebab disuruh kita ni pegang Al-Quran dan hadis. Tapi macam mana kita nak faham Al-Quran dan hadis tu? Maka kata Syekh Abdullah ni, huraian dia tu, syarah dia tu, tafsiran dia tu, iaitu telah sempurna di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Huraian terhadap Al-Quran dan hadis tadi tu lengkap, kata Syekh Abdullah ni. Lengkap di mana? Di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bagi Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, yang dikarang, yang ditulis oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan mudah-mudahan memberi manfaat Allah akan kamu dengan dia. Yani mudah-mudahan Allah Ta'ala ni beri manfaat kepada kita dengan kitab Al-Ghazali ni, yani kitab Ihya Ulumuddin. Baik, dan lagi kata Maulana As-Sayyid Abdullah Al-Aidarus itu, kata dia lagi. Jadi banyak Syekh Abdul Samad ni menukilkan ataupun membawa kata-kata ulama-ulama. Kalau sini Sayyid Abdullah Al-Aidarus ni banyak sekali dipetik kata-kata beliau ini. Baik, apa dia kata? Wa ba'du falaysa lana tariqun wa minhajun siwal kitabi was sunnah. وقد شرح ذلك كله سيد المصنفين وبقية المجتهدين حجة الإسلام الغزالي الملقب بأعجوبة الزمان إحياء علوم الدين الذي هو عبارة an syarhil kitabi wa sunnati wa tariqah. Baik, apa maksud kata-kata dia? Artinya, dan kemudian daripada itu, tiada bagi kami tariqah, yakni jalan, dan jalan cara yang lain daripada Quran dan hadis. Kita ni tak ada cara lain dah selain daripada Al-Quran dan hadis. Pedoman kita tak ada lain dah selain daripada Al-Quran dan hadis. Persoalan sekarang, kaedah memahami Quran dan hadis, itu tempat masalah. Hakikat sebenar sebagai seorang Islam, memang kita pegang, tak ada cara lain, tak ada sumber lain kecuali Al-Quran dan Sunnah, hadis. Isu yang timbul hari ini adalah tafsiran dia, tafsiran Al-Quran dan Sunnah. Maka kita di sinilah kita perlu kepada mengikuti ulama-ulama yang muktabar dan mengikuti mazhab yang dianggap sebagai majoriti umat ni, iaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masyarakat kita hari ini sudah banyak diganggu fikirannya dengan aliran-aliran pemikiran yang bermacam-macam hari ini. Banyak dah lalu. Sebenarnya lama dah benda ni berlaku.
Tapi mungkin ramai orang tak sedar, ataupun alat perhubungan masa tu agak lambat, jadi orang tak tahu berlaku sini, pak lain tak tahu. Tapi sebenarnya masyarakat kita ni ganggu oleh pemikiran-pemikiran yang dianggap sebagai terbabah ni sudah lama, sehingga membawa kepada kucak-kacir. Sebenarnya antara sebab kucak-kacirnya masyarakat kita ni, salah satunya kerana pemikiran-pemikiran ni lah ni. Nanti bila sampai babnya itu, saya akan detailkan tentang pemikiran-pemikiran yang bercelaru ni, yang merosakkan gaya berfikir masyarakat kita sehingga jadi balah, jadi bunuh sama sendiri. Ni cerita dia. Jadi oleh kerana sudah masuk di waktu isyak, kita berhenti setakat ini dulu, dan insya-Allah akan bersambung kuliah pada minggu-minggu yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.